dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, karangan Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Bari Al-Ahdal. Ini antara yang membahaskan tentang masalah air musyammas yang baru ni saya sebut. Wakhtira fi musyammasin la yukrahu adalah merupakan ikhtiar. Maksudnya Al-Imam Nawawi menyatakan bahawasanya air musyammas itu tidaklah makruh. Boleh lihat keterangannya, maksudnya perkataan Imam Nawawi itu dalam Rawdah, dalam Majmu', itu ikhtiar beliau min haitsu dalil. Jadi antara perkataan yang dinakalkan daripada Imam Nawawi berkenaan dengan air musyammas, qala an-Nawawi lam yathbut 'anil atibba'i fi kaunil musyammasi yurisul barasa syai'un, wa qala jam'un lam yadhhab ahadun minal atibba'i ila kaunil musyammasi yurithul barasa, wa rudda bi annaha syahadatu nafyin. Kalau dilihat dalam kitab Bushra Al-Karim, sama ada Bushra, baca pada perkataan air musyammas. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Syarah. Walau kathiran minal ma'i'i walau mughtam. Walau mughtam. Boleh? Mughtam. Mughtan. Baca syarah wa yukrahu. Macam mana? Wa yukrahu aidan syar'an la tab'an faqat Tibban. Wa yukrahu syar'an la tibban. tab'an. Tibban tu tab'an, tu betul. Tab'an dia kata dia. Tab'an maksudnya tibban lah. Maksud tabi'in benda tu. Okey. Faqat isti'malu La tab'an faqat. Dalam tibban ya. Biasa perkataan tu. Okey lagi. Isti'malu al-musyammasu ay Syamsi. al-mutashammas. Ay al-mutashammisi. Okey. Walau kathiran minal ma'i'i. Walau kathiran. Walau kathiran, payah dia. Minal ma'i'i lagi. Walau mughtam. Mughatan lagi. Li'annahu yuwarrisul barasa. Yurithul. Yuwarrisul barasa. Wa innama lam yahrum. Linadrati tarbiyah. Nudra. Linadrati Linudra. tartibatihi alayhi. Tarattubihi. Tartibi ke tarattubihi? Tarattubihi. Alaihi lagi. Falau alima min nafsihi aw min thiqatin tarattabahu alayhi. Tarattubahu alaihi. Haruma. Wah ni enam ni. Harum. Wa innama yakrahu in atharat asy-syamsu fihi Yukrahu. sukunatan. Cukup. Okey. Daripada sini lain pula sebut. Maknanya dalam syarah itu dia cuba menjawab. Dia punya punca perbahasan tu, air musyammas ni makruh ni syar'an ke tibban? Faham tak? Saya ingat ada masalah perkataan air tibban. Maksudnya dalil bahawasanya air musyammas itu makruh itu kerana melihat kepada sifat dia yang boleh memberi mudarat. So kalau sifat dia boleh memberi mudarat, rujukan kita ilmu tib. Kemudian kita pakai kaedah umum, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ataupun di samping itu ada hadis ke, ada asar ke yang menyatakan bahawasanya benda itu dilarang. Itu kan ada perdebatan kan tentang masalah riwayat asar itu dari Sayyidina Aisyah berkaitan dengan. Jadi di situ
Kalau kita menjadikan dasar dia tu hanya semata-mata tibban, maka betul lah tarjih. Tarjih melihat kepada perkataan atibba. Sebab daripada nukilan ini, misalnya Imam Nawawi mengatakan tidak sabit daripada atibba, daripada doktor, yang bahawasanya air musyammas itu boleh mendatangkan tobak. Kalau kita dasarkan hukum ini berdasarkan tibban, maka nampaknya begitulah yang rajihnya. Tetapi sebagian ulama menyatakan sandaran bagi hukum makruhnya air musyammas ini bukan hanya semasa-masa tibban, tetapi dia juga ada unsur syarak. Unsur syarak itu maksudnya ada warid, larangan daripada Nabi atau sahabat daripada menggunakannya. Maka kalaulah begitu sabitnya, kita perlu kepada melihat kepada subut sanadnya. Maka kalaulah sabit, semata-mata menghujahkannya dengan semata-mata qaul atibba itu tidak memadai lah. Faham? Lihat pula daripada segi subutnya hadis ataupun athar berkaitan dengan perkara ini. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan masalah ini. Kamu akan belajarlah nanti dalam bab mazahib berkaitan dengan perkara ini. Okey, baca terjemah. Sekarang ni kita akan bicara berkaitan dengan air musta'mal. Dan air musta'mal pada bahawa yang fardu daripada hadas, seperti bahasa yang pertama pada dalamnya. Jadi air musta'mal pun sama. Perlu ketahui apakah syarat-syarat air musta'mal. Sehingga dengan syarat-syarat dan kait-kait itu dapatlah kita menghukum air ini musta'mal, air ini tidak musta'mal. Kena ingat dia punya kait dia, kena hafal dia punya syarat dia. Jadi air musta'mal kalau kita boleh ta'rifkan dengan ta'rif mastu'mila fi fardhi taharati wa infasala 'anil mahallil maghsul. Itu syarahan fardu tu maksudnya. Faham? Okey. Terima. Dan air musta'mal pada bahawa daripada hadas yang fardu. Faham? Air musta'mal ni air yang digunakan pada bersuci yang fardu. Faham? Contoh, dia bagi contoh seperti di pasal pertama di dalamnya dikatakan dan sunatnya. Seperti boleh jelas seperti basuhan yang pertama fardu. Lagi Dikatakan dan sunatnya. Wa qila wa nafliha. Faham? Maksudnya ini yang kedua kita jumpa ni. Istilah dipakai. Wa qila. Ingat 4 perkara yang diperolehi, difahami daripada perkataan waqilah. Maknanya khilaf di sini adalah wajah. Betul tak? Kalau fi qaulin, khilafnya qaul. Waqilah, khilafnya wajah. Maksudnya ada wajah dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang menyatakan air yang digunakan untuk perkara sunat pun musta'mal. Bukan perkara fardu je. Qila wa nafliha, maksudnya qila al-musta'malu mastu'mila fi fardhi taharati wa nafliha. Ini dhaif. Faham? Itu dia ada waw ataf tu. Wa nafliha, maksudnya mastu'mila fi fardhi taharati wa nafliha. Dia ada ataf lagi. Lagi? Itu basuhan yang kedua dan yang ketiga. Atas wajah yang dhaif ini, basuhan kedua ketiga pun kira air
musta'mal. Kemudian Dan untuk yang diperbarui mandi sunat dan mandi sunat. mandi sunat ma'ruf. Lagi Ialah tidak suci, tidak menyucikan. tidak menyucikan, ghairu tahurin. Wal musta'malu fi fardhi taharati qila wa nafliha ghairu tahurin. Kemudian terus Ikut kaul yang jadi, berdasarkan kaul yang jadi. fil jadidi. Lagi Kerana semua sahabat radhiyallahu anhum. okey. Jadi ini istilah ketiga pula kita jumpa. Yang pertama kali kita jumpa iaitu fil jadid. Maksudnya apa? Dia ada dua masalah yang khilaf di sini. Pertama, masalah air musta'mal itu adakah boleh digunakan untuk bersuci ke tak boleh? Ada dua qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Dia khilafi ada qadim dan jadid. Faham? Qaul qadim mengatakan air musta'mal boleh digunakan untuk bersuci. Faham? Qaul jadid itulah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal tak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kita tahu selama ni tak tahu pula. Punya ada Imam Syafi'i pernah qail fatwa air musta'mal ni masih lagi boleh digunakan untuk bersuci. Qaul qadim. Ini 4 perkara lah. Ingat balik istilah fil jadid. Masalah ini adalah khilafiyah. Khilaf adalah di antara qadim dengan jadid. Faham? Yang dikatakan jadid itulah yang rajah dan muqabilnya adalah qaul qadim. Tengok lagi apa dalil qaul jadid. Kerana semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua tidak menyimpulkan air musta'mal di dalam sahabat-sahabat mereka sedikit akan air supaya mereka boleh bersuci dengannya. Bahkan mereka semua berpaling daripada air tersebut kepada tayamum. Faham? Fi asfarihim al-qalilah al-ma'i al-qalilah. Bukan al-ma'. An-nasal lam yajma'u apa? Al-ma'al musta'malah kan? Betul lah tu. Jadi fi asfari qalilatil ma'i. Fi asfarihim al-qalilah. Al-qalilah. Al-ma' ke miyah? Al-ma'. Safa-safa mereka yang sedikit air. Faham? Bukan tidak menghimpunkan air, ada dah kat depan. Tidak menghimpunkan air musta'mal di dalam safa-safa mereka yang sedikit air. Safa tu sikit air. Maksudnya sahabat Nabi ni air sikit. Bila air sikit ni kena jimat sungguh. Dalam keadaan air sedikit pun mereka tak tadah balik air yang mereka guna untuk wudu. Itu dia punya hujah dia. Jadi kalaulah air yang dah guna tu boleh guna balik, mesti mereka tadah. Tapi mereka tak tadah, maka menunjukkan air itu tak boleh guna. Itu cara hujah dia ulama dalam masalah air musta'mal ni. Bahkan mereka terus berpaling, maknanya berpindah kepada apa? Kepada tanah. Kenapa nak pindah tanah kalau air itu boleh tadah? Pindah kepada tanah tu menunjukkan memang air itu tak boleh tadah. Kalau tadah pun tak diguna untuk wudu. Okey, seterusnya. Dan qaul qadim maksudnya Tengok pula hujah qaul qadim. Dia masalahnya khilafiyah lah. Biasanya salafi lah suka menyindir mazhab yang mengatakan air musta'mal ni. Jadi kita jawab, Imam Syafi'i pernah qail bahawasanya air musta'mal boleh guna bersuci. Jadi apa kefahaman yang kita boleh faham? Kalau beliau pernah qail, kemudian beliau tukar fatwa dia, menunjukkan apa? Menunjukkan penelitian yang mendalam telah dilakukan. Bukan terlepas pandang. Bukan kamu nak kena bagi tahu kat Imam Syafi'i apa hujah boleh guna air musta'mal. Imam Syafi'i pernah qail air musta'mal tu boleh pakai. Faham? Bila beliau berpindah kepada pandangan yang kedua, menunjukkan sudah ada ta'ammul pada apa? Pada masalah ini.
Sehingga beliau kemudiannya mengatakan air musta'mal tak boleh guna untuk suci. Kalau mazhab Al-Imam Abu Hanifah selalu dinisbahkan bahawasanya beliau mengatakan air musta'mal ni najis, bukan sekadar tak boleh guna bersuci, najis. Tapi nisbah tu tak betul. Dalam kitab mana sebut nisbah tu tak betul. Yang pernah fatwakan najis tu adalah Imam Qadhi Abu Yusuf, bukan Imam Abu Hanifah. Anak murid dia Qadhi Abu Yusuf. Maknanya lagi berat lah. Kita air musta'mal ni tak najis. Ada yang ulama fatwakan air musta'mal bukan sekadar bukan sekadar tak boleh guna bersuci, tapi najis. Namun dalam kitab taklim ada Muhammad Zakaria sebut kan, kasyaf. Maknanya pada peringkat mulanya fatwakan begitu sebab melihat dengan kasyaf bagaimana kotornya air musta'mal, membasuh dosa-dosa. Jadi dilihat dengan hukum kasyaf. Cuma hukum kasyaf ni dia tak boleh guna untuk hukum zahir. Faham? Itu alasan yang diberikan kenapa ada fatwa daripada beliau yang mengatakan benda tu najis. Okey. Tengok pula hujah qaul qadim. Qaul qadim bahawasanya air musta'mal tersebut adalah suci. Kerana Suci. Ya, terjemah betul-betul. Kerana asma adalah menyucikan. Suci lain, menyucikan lain. Kerana bersifatnya air itu di dalam ayat yang sebelum ini dengan lafaz tahur. Ini kamu dah belajar dalam Iqna. Ayat Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahur ni sighah mubalaghah. Baca. Lafaz tahur yang menuntut. Jadi hujah yang mengatakan air musta'mal ni boleh recycle, boleh diguna berulang-ulang kali. Tengok macam cara hujah dia. Kita tengok pada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kami telah turunkan daripada langit, daripada awan. Sama tu maksudnya awan, akan air yang tahur. Dia bukan menyucikan je, tapi dia menyuci berulang-ulang kali. Jadi berulang-ulang kali itu diambil daripada sirah mubalaghah. Jadi menunjukkan air yang dah guna boleh recycle, guna lagi. Dah guna boleh guna lagi, barulah terserlah perkataan tahur tu. Kalau kamu kata guna sekali kemudian tak boleh guna, jadi apa makna ayat tahur, sirah mubalaghah? Faham? Lagi? Bahasa ni dah ada lagi nak baca. Menuntut hubungan taharah dengannya. Seperti darub bagi, seperti mana darub, kan durub. Seperti mana darub, wazan fa'ul. Darub kan fa'ul, tahur fa'ul juga. Darub ni apa? Orang yang tatakarrara minhu darbu, orang yang berulang-ulang berlaku daripadanya perbuatan memukul, orang panggil dia darub, darab, kaki pukul. Faham? Kalau orang memukul, orang tak panggil kaki pukul. Kalau suka pukul, orang panggil kaki pukul. Faham? Jadi kalau air tu boleh guna sekali, tak nampaklah terzahirnya makna tahur itu. Faham tak, dia punya hujah dia. Lagi seterusnya, yang telah jawab. Jadi apa jawapan untuk oleh qaul jadid bagi hujah ini? Jawapannya apa? Dengan berulangnya taharah dengannya pada perkara yang berulang balik ke atas tempat ini, tidak yang terpisah. Lagi? Kerana menghimpunkan di antara dua dalil. Jadi dia punya hujah dia, kamu kata dengan mengatakan air musta'mal boleh guna sekali, maka tidak boleh diimplementasikan ayat tu. Ayat tu sebut boleh guna banyak kali. Lepas tu kamu kata boleh guna sekali. Faham tak? Itu hujah tadi kan? Maka kita jawab hujah tu. Hujah tu dijawab dengan apa? Kita tak bersetuju. Mengatakan dengan fatwa mengatakan air musta'mal hanya boleh guna sekali saja, maka maknanya kita tak mengamalkan ayat tadi. Tak. Ayat itu diamalkan, sirah mubalaghah itu diamalkan. Diterjemahkan dalam bentuk apa?
Dalam bentuk masalah dipanggil dalam fiqh Syafi'i dipanggil al-ma'ul mutaraddidu. Dia panggil masalah apa? Ni pun orang belajar kenal. Sebab tu jadi senang lah belajar hal ini. Al-ma'ul mutaraddidu 'ala al-ma'u madama mutaraddidan 'ala al-udwi. Air kita ambil wudu kan. Contohnya air wudu. Saya ni nak basuh tangan. Air. Jadi air ni kan dah kena tapak tangan. Dah basuh dah tapak tangan. Lepas tu kita tarik lagi air tu, basuh pula lengan, tarik lagi. Dah guna sini pula. Guna sini pula. Faham? Jadi di situlah apa? Terzahirnya tahur. Sebab dalam fatwa air selagi mana dia masih mutaraddid, masih ada atas anggota belum bercerai, air itu belum dihukum sebagai mustamal. Maka pada ketika itu makna air itu boleh diguna berulang kali telah terselah. Betul tak? Dah guna sini kita tarik, guna sini pula, guna sini. Banyaklah guna. Betul lah tahu. Faham? Habiskan. Terusnya jam'an bainad dalilan. Jadi di sini ambil perhatian, nanti kita akan senaraikan. Kita akan senaraikan, kita panggil wujuhul istidlal ataupun al-adillah. Kita boleh tengok berapa kita boleh senaraikan jenis-jenis pendalilan yang digunakan untuk mensabitkan. Macam sebelum ni sesuatu itu disabitkan dengan kias yang muqabil asah, muqabil azhar. Salah sebelum ni. Dalam bab air mustamal, qaul qadim beristidlal dengan ayat Quran. Faham? Maksudnya beristidlal dengan sirah tu. Sirah tu maksudnya mengaplikasikan ilmu sirah. Ilmu sirah pada kalimah itu dan memaksimalkan makna dia. Sebab bila ayat tu sebut tahur, sebab dia punya hujah dia macam ni, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalaulah tahir dengan tahur makna sama, maka dia tidaklah terselah. Tambahan mabna akan menzahirkan tambahan makna. Dan memang sirah tu mubalaghah. Faham tak? Jadi qaul qadim itu berhujah dengan apa perkataan tu? Tahur. Faham?
mesti kita kena zahirkan dalam fatwa kita, ijtihad kita, makna adalah ayat tu tahur. Maka dengan mengatakan hanya boleh guna sekali, ayat ini tidak diambil sepenuhnya. Maka qaul qadim berhujah dengan apa? Berhujah dengan perbuatan sahabat. Faham tak? Perbuatan sahabat, yang mana perbuatan sahabat ni walaupun perbuatan sahabat, tapi mereka bersafar tu bersama dengan Nabi. Faham tak? Maka dia ada istilah, kalau nak panggil juga mauquf perbuatan sahabat, kita panggil mauquf tapi marfu' hukmi. Maknanya ada ikrar daripada Nabi atas perbuatan mereka. Mereka bersafar bersama Nabi, banyak keadaan pun air tak cukup. Memang safar, memang dah negara macam tu, memang dah tentu dah air sedikit. Dalam masa yang sama Nabi pun tak suruh mereka simpan, kan? Mereka tak simpan, Nabi bersama dengan mereka. Kalau perlu simpan, Nabi suruh, Nabi tak suruh pun. Jadi kita boleh kata beristidlal apa dengan marfu' hukmi, boleh kita katakan, tapi dengan fi'il bukan qaul. Hujahnya dengan apa? Perbuatan, bukan dengan qaul. Kemudian untuk ayat tadi tu, ayat wa anzalna minas sama'i man tahura, kita tak takwil ayat tu, bukan kita takwil, kita taujih. Faham? Kita taujihkan ayat tu dengan makna yang masih lagi tidak menggagalkan sirah itu. Maksudnya masih lagi berlaku apa? Berulang-ulangnya bersuci, iaitu dalam surah madama mutaraddidan 'alal 'udwi, ayat yang selagi mana berada di atas anggota, maka dia masih lagi boleh menyucikan. Faham? Sebab air musammal didefinisikan sebagai yang digunakan dan telah bercerai. Tadi saya sebut tadi kan, dia telah digunakan pada benda yang suci dan telah bercerai daripada anggota. Dua sifat tu kena ada. Telah digunakan, mas'umila fi fardhi taharati wa infasala 'anil mahal. Dia telah bercerai daripada mahal, daripada tempat. Jadi kenapa perlu dimaknakan dengan makna itu? Kenapa? Ayat tadi ditaujihkan, dia berlaku berulang-ulang bersuci dalam surah tadi. Jam'an bainad dalilain. Ini pun satu lagi benda dalam usul fiqh. Kita nak himpunkan antara dua dalil. Satu dalil perbuatan sahabat, satu lagi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kalau kita maknakan ayat Al-Quran itu dengan makna qaul qadim, maka dia jadi bertentangan dengan perbuatan sahabat. Sahabat tak guna pun banyak kali. Faham? Sedangkan perbuatan sahabat ni pun muktabar bersama dengan Nabi kan. Kalau kita perbuatan sahabat itu dah tak boleh nak ditakwil kan? Macam itulah yang berlaku. Maka ayat Al-Quran itu ditaujihkan, dimaknakan dengan makna yang mana dia jadi tidak bertentangan dengan perbuatan sahabat. Itu dipanggil jama' bainad dalilain. Jadi kalau kita maknakan tahur itu berlaku dalam surah ayat yang masih berlega-lega, masih digunakan di atas anggota yang belum bercerai, maka dia sepadan lah dalam sahabat. Jadi jam'an bainad dalilain, dia ada kaedah kan dalam usul fiqh, i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Faham? I'malud dalilain, menggunakan kedua-dua dalil. Ayat Quran pun kita pakai, hadis ini pun kita pakai. Itu kaedah istinbat. Menggunakan kedua-dua dalil lebih patut daripada apa? Kita pakai ayat tak pakai yang hadis ni, atau pakai hadis tak pakai ayat. Tak boleh sebab masih ada ruang lagi jamak. Bila masih ada ruang jamak adalah tidak betul. Bukan masalah afdal, sebenarnya tak betul mengabaikan salah satu dalil, sedangkan dua-dua dalil itu ada kekuatan dia. Hadis perbuatan sahabat itu boleh dikatakan sampai tahap riwayat mereka tak kumpul tu, kira riwayat tu mungkin boleh jadi mutawatir lah segi maknanya, bahawasanya mereka tidak mengumpul semula air yang telah digunakan kan. Maka dua-dua ada kekuatan, so dua-dua perlu dipertimbangkan dalam penghujahan.